Lebih banyak kecederaan serius di tempat kerja berlaku pada suku terakhir 2022 berbanding 9 bulan pertama tahun lalu. Ini walaupun jumlah kematian merosot semasa tempoh keselamatan dipertingkat yang dilaksanakan selepas beberapa kemalangan maut berlaku. Buat pertama kalinya, Kementerian Tenaga Manusia MOM menyenaraikan kemalangan kepada dua kategori. Pertama adalah kemalangan yang mempunyai risiko maut yang tinggi. Kebanyakan kecederaan di bawah kategori ini adalah pekerja yang jatuh dari tempat tinggi disusuli oleh insiden kenderaan dan pekerja cedera disebabkan barangan yang jatuh dari atas. Kategori kedua pula adalah kemalangan yang mempunyai kadar kematian yang rendah. Kebanyakannya adalah insiden tergelincir dan terjatuh, diikuti oleh insiden berkaitan mesin dan pendedahan kepada suhu luar biasa. MOM mendapati pekerja yang mempunyai pengalaman kurang 3 tahun dalam sesebuah syarikat lebih terdedah kepada kecederaan. We have to study this in greater detail, but there's, thinking that perhaps we lost many of our experienced workers, as a result of COVID, when we didn't need so much manpower, and now as you're ramping up, you find newer workers coming on stream. Bagi mengatasi cabaran-cabaran itu, sebuah panel penasihat antarabangsa atau IAP terdiri daripada 6 anggota dari Britain, Australia, Jerman, Finland, Amerika Syarikat dan Korea Selatan melakarkan 8 saranan untuk memperbaiki keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. MOM juga mendapati perusahaan kecil dan sederhana atau SME mempunyai prestasi keselamatan tempat kerja yang lemah. Salah satu puncanya adalah kurang upaya untuk memahami dan bertindak mengikut panduan diberikan pelbagai pihak berkuasa. Lantaran itu, salah satu saranan adalah untuk memperkemas maklumat sedemikian untuk menjadi kandungan lebih kecil dan khusus bergantung kepada industri. IAP juga menekankan perlunya untuk memastikan pihak pengurusan utama bertanggungjawab atau menggunakan insentif seperti habuan bagi mereka yang mengamalkan keselamatan di tempat kerja yang baik. MOM menyatakan pihaknya menerima saranan-saranan diberikan dan akan melaksanakan pendekatan sesuai dalam masa terdekat. Dalam usaha untuk memacu sektor pelancongan Singapura ke paras yang lebih tinggi seperti sebelum pandemik, pihak Politeknik dan Institut Pendidikan Teknikal ITE akan melatih para pekerja baharu untuk memenuhi keperluan tenaga kerja bagi bidang-bidang pertumbuhan seperti pelancongan mampan dan kesejahteraan bandar. Berucap di Pesta Kerjaya Transformasi Pelancongan di Politeknik Singapura siang tadi, Menteri Perdagangan dan Perusahaan Low Yen Ling menarik perhatian bagaimana Institut Pengajian Tinggi sentiasa memperbaiki kurikulum mereka dan menyediakan pendedahan kepada industri. Cik Low menyeru para pelajar agar memainkan peranan besar untuk meningkatkan nilai Singapura sebagai destinasi pelancongan yang mampan dan syurga kesejahteraan bandar. As our next generation of leaders and innovators, I'm very confident that your youthful energy and passion will fuel new creative offerings, some I've highlighted, and also innovative solutions and ideas in the tourism sector. Para bakal jemaah haji Singapura tahun ini telah menerima surat tawaran naik haji daripada Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. Dalam surat tawaran haji bertarikh 12 Januari lalu itu, mereka dimaklumkan mungkin ditawarkan tempat bagi ibadah haji tahun ini. Ini bagaimanapun tertakluk kepada ketetapan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Para penerima surat MUIS itu juga perlu membuat keputusan sama ada untuk menerima atau menolak tawaran naik haji itu sebelum 27 Januari ini menerusi laman MyHajj.sg. Sementara itu, ejen-ejen penjualan pakej haji atau GSC akan mengemukakan tender bagi pakej haji tahun ini kepada MUIS pada 31 Januari ini. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Islam Singapura AMTAS, Ustaz Tengku Muhammad Fauzi memberitahu kami bahawa pihak GSA sedang mendapatkan harga bagi penginapan dan penerbangan untuk musim haji tahun ini. Ini selain menentukan tarikh-tarikh keberangkatan dari syarikat-syarikat penerbangan yang menawarkan perjalanan ulang-alik ke Jeddah. Tender untuk menawarkan pakej haji Singapura dibuka kepada semua anggota ejen-ejen pelancongan Islam Singapura atau AMTAS. Awal bulan ini, Menteri
Menteri Bertanggungjawab bagi Ihwal Masyarakat Islam Encik Masagos Zulkifli mengumumkan Singapura diperuntukkan kota rasmi sebanyak 900 tempat haji tahun ini. Setiausaha Kehormat AMTAS Ustazah Joida Nur Muhammad yang juga pengarah syarikat Nur Muhammad Services and Travel mengatakan pihak GSA sedang giat mengaturkan perjalanan haji untuk rakyat tempatan dengan sebaik mungkin. Singapura mungkin menyaksikan penularan denggi yang besar tahun ini. Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA memberi amaran bilangan kes mingguan yang terus tinggi, meningkatkan risiko lonjakan awal dalam beberapa bulan akan datang. Hampir 280 kes dilaporkan minggu lalu, hampir seganda jumlah kes untuk tempoh yang sama pada tahun 2022. Data terkini NEA menunjukkan terdapat 82 kelompok denggi yang aktif. 13 daripadanya adalah kelompok besar dengan 10 atau lebih bilangan kes dan ini termasuk di kawasan Hougang dan Toa Payoh. Denggi jenis 3 kekal sebagai varian utama di Singapura. Ia jenis yang penduduk tempatan ada imuniti rendah terhadapnya. Dan jenis denggi itu dikesan di majoriti kelompok besar jangkitan di sini. NEA menggesa orang ramai supaya menghapuskan tempat pembiakan nyamuk di rumah mereka dan kawasan sekeliling. Ini termasuk membuang air yang bertakung dan mengekalkan kebersihan rumah. Ini terutama sekali semasa musim perayaan sekarang di mana premis rumah dihias dengan lebih banyak tumbuhan sebagai hiasan. NEA turut meningkatkan pemeriksaan di tapak-tapak semayan tumbuhan. Namun satu pakar berpendapat ia masih terlalu awal untuk membuat penilaian tentang risiko lonjakan kes dan usaha-usaha perlu ditumpukan dalam mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Penguasa Tanah Singapura SLA akan mengambil alih pengurusan tanah negara di estet-estet perumahan. Mulai Mac depan, SLA juga akan bertanggungjawab dalam mengeluarkan lesen-lesen penempatan sementara di kawasan-kawasan tersebut bagi acara-acara keagamaan dan kemasyarakatan. Kesemua syarat dan peraturan perjanjian yang dikeluarkan HDB bagaimanapun akan kekal seperti sedia ada. Buat masa ini, HDB menguruskan lebih 1,400 hektar tanah negara di estet-estet perumahan awam. HDB juga mengendalikan sekitar 600 lesen bagi kegunaan sementara tanah di estet-estet tersebut. Sehingga penghujung Februari ini, mereka yang memerlukan bantuan boleh terus menghubungi HDB berhubung isu-isu lesen dan operasi seharian. Kerajaan Negeri Johor sedang meninjau kemungkinan mengadakan laluan baru perkhidmatan feri antara Terminal Antarabangsa Puteri Harbour dengan Singapura. Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi berkata beliau yakin laluan baru itu nanti dapat memudahkan perjalanan antara Johor dengan Singapura sekaligus membantu meningkatkan lagi taraf ekonomi di negeri itu. Oleh itu, Kerajaan Negeri Johor akan bekerja rapat dengan Kerajaan Persekutuan dan UEM Sunrise Berhad untuk menambah baik mutu perkhidmatan Terminal Feri Puteri Harbour agar ia membawa manfaat kepada ekonomi dan warga Johor. Menurut beliau lagi, pada masa ini terminal itu merupakan pintu masuk melalui jalan laut yang menghubungkan laluan ulang-alik ke Batam dan Tanjung Balai di Indonesia. Saudara, tahun Arnab kali ini merupakan permulaan bagi masyarakat Cina meraihkan kedatangan Tahun Baru Cina dengan penuh semangat. Ini lebih-lebih lagi selepas 2 tahun menyambutnya dalam suasana sederhana ekoran pandemik COVID-19. Tempahan tradisi makan bersama di restoran Cina halal kembali rancak ada sehingga 70% lebih banyak berbanding tahun lalu. Memang sudah menjadi tradisi masyarakat Cina untuk menghidangkan yushang semasa menyambut Tahun Baru Cina. Dan tradisi lohe melambung-lambungkan hidangan hirisan sayur-sayuran dan ikan mentah ini dilihat sebagai simbol kepada kemewahan, kebahagiaan dan kemakmuran. Dan nampaknya perniagaan restoran Home of Seafood di Joo Chiat ini kembali makmur pada musim perayaan kali ini. Tempahan meja bagi tradisi makan bersama sempena Tahun Baru Cina di restoran ini melonjak sebanyak 50%. Tempahan terbesar yang diterimanya adalah untuk 120 orang, hampir memenuhi kapasiti restoran itu sebanyak 160 orang. Daripada segi delivery, lebih last year pada orang hantar ke rumah.
Dan reunion dinner juga banyak yang ambil set-set yang hantar ke rumah. So tahun ni lebih kepada dine-in. So, yang paling ketara juga adalah cancellation. Itu orang yang tak datang kerana mereka kena COVID. Mereka cancel pada hari itu sendiri. Dan tahun lepas ramai begitu. Tapi tahun ni alhamdulillah so far kurang cancellation. Finally, we can all be without our masks. We can be at close proximity without any fear, and everybody can get together. So I think that's a good sign of better things to come, of more normal days every day. Saya rasa macam happy tahun ni pasal kita boleh dapat reunion dinner together dan kita dapat sama-sama dengan kawan-kawan Cina kerja, dengan kawan-kawan jiran sesama lah. Itu yang saya rasa macam amat gembira sekali. Restoran Apo di Clementi ini juga sibuk melayan pelanggan. Seorang jurucakapnya memberitahu Berita Mediacorp jumlah tempahan yang diterima melonjak sebanyak 70% berbanding setahun lalu. Antara yang gembira dapat duduk makan bersama adalah keluarga ini. After 2.5 years of COVID, we couldn't come out, and finally all of us can meet together. So today I brought my father and my auntie. We all did a lohe lunch at our favourite Apo kitchen. Luckily today we came early. As you can see, there's so many people. So we did a lohe and some delicious food. Walaupun sekatan COVID-19 dilonggarkan tahun ini, ada yang masih kekal waspada dengan penularan jangkitan. I believe that a lot of people will be celebrating with friends, family. It's the first time in a long time. So I felt that it is a good move. But of course, we also have to stay cautious and be socially responsible. If you're not feeling well, just make sure you don't gather with people so that everyone stays safe. Menurut Apo's Kitchen, ia turut menerima banyak tempahan daripada syarikat-syarikat korporat sepanjang minggu ini.